Untuk sesi kali ini saya akan fokus kepada label sahaja. Okey, untuk label hanya akan muncul kalau bermulanya cycle, dan juga yang paling terakhir dia akan keluar ketika berakhirnya cycle. Maksudnya kalau bermulanya cycle ketika kita akan nampak breakout candle yang warna hijau ni dan terus keluar label, dan label ni akan kekal sampailah salah satu cycle end dia macam end of cycle tu jumpa, sama ada sampai target ataupun kena stop loss. Contoh macam ni sampai target. Kalau yang ni dalam cycle, so sell alert. So lepas sell alert macam ni, kira cycle dia dah tamat, end of cycle, label tak akan muncul. Dia tak akan muncul dah. Dalam label ada beberapa bahagian. Yang pertama, kalau kata permulaan kita akan nampak yang breakout ni, kita akan nampak target price daripada candle hijau ni, target price 0.605, dan saya dah buat kiraan persen. Dari mana dapatnya persen ni? Daripada harga close. Seingat saya harga close lah. Rasanya harga close. Kalau tak salah saya harga close, ataupun ada harga antara close, open, dia punya typical price. Saya tak ingat, tapi saya rasa close lah. Maksudnya daripada harga close ni sampai ke sini lebih kurang 5.7%. Dan juga kita akan nampak stop loss 0.54, cadangan stop loss kat bawah ni, titik merah 0.54, dan persen dia daripada harga close sampai ke sini. Saya rasa harga close lah. Sebab tu setiap kali kita nampak permulaan, kita akan nampak lebih kurang sama je antara close sampai ke target dan close sampai ke sini, lebih kurang sama persen dia. Okay, dalam tu kita akan nampak sekali lagi FP. FP ni saya dah terangkan sebelum ni. Saya cuba menggambarkan, saya tak tahu nak bagi nama apa, jadi saya panggil floating price ataupun floating profit. Yang kalau ikutkan cerita dia, harga yang sekarang, candle sekarang ni, kalau kata yang hitam ni, dia punya harga close tu dengan candle breakout dah berapa persen. Contoh macam ni, negatif 88. Maksudnya dia, saya tak ambil harga close, saya ambil harga typical price untuk yang ni. So kita akan nampak dia macam negatif 88 lah. Contoh lah, kalau kata kita belilah harga tutup pada candle compile ni, jadi kita sekarang dalam keadaan negatif 0.88. Lepas tu negatif 0.22. Tu naik balik. Sekarang kita ada lebih kurang 1.24. Saya tak guna benda ni sebagai exact persen daripada kita beli. Sebab saya pun tak tahu kita beli kat mana. Kalau saya sendiri, saya tahulah saya beli. Tapi kalau kata yang guna, kalau saya nak tulis kat sini exact berapa yang kita entry, memang tak dapat lah. Sebab kita tak tahu. Jadi saya ambil daripada tempoh, daripada close sekarang dengan candle breakout. Itu namanya FP, floating loss, floating price ataupun floating profit. Supaya boleh nampak lah sekarang ni kita dalam kita punya, tanpa buka CDS account ni, nak tengok ni tengah rugi ke tengah untung, atau nak tengok merah ke tak kan. Lebih kurang macam itulah tujuan dia. Okay, dan di bawah ni kita ada 8 bar from signal. Okay, pada permulaan 0 bar from signal lah. 0 lah maknanya permulaan. So kiraan saya bermula satu candle, 1 bar from signal. Maknanya 1 bar from signal. Signal ni yang breakout ni lah. Jadi benda ni akan bertambah sampailah kena target ataupun kena stop loss. 2 bars from signal. Kita akan bermula di sini sampai sini, seterusnya. Okay, yang terakhir kita ada 2 lagi saya nak cerita. Bawah ni look for pullback entry. Benda ni hanya muncul kalau, tengok masih lagi pullback entry.
So, ini saya akan cerita dalam kisah pullback nanti. Maksud bila kita jumpa signal, kita ada sama ada breakout ataupun pullback. Bila dia dah melebihi, terus hilang perkataan look for pullback entry. Jadi saya berharap tulisan ni membantu saya untuk tengok kalau kata saya terlepas lah waktu breakout tu, saya nampak tulisan look for pullback entry, maksudnya saya kena cari look for pullback entry lah. So ada 3 candlestick yang saya pilih, doji, hammer dan juga spinning top. Macam mana dia punya pengiraan dulu kita dah pernah buat. Jadi kalau kata dalam tempoh cycle keluar ni doji, hammer atau spinning top, dia akan keluar kat sini. Tapi kalau kata macam yang ini kan dia tak ada cycle. Dia tak ada cycle sebab cycle dah habis kan, dah ada T, breakout tak ada. Jadi tak akan muncul apa-apa lah, label pun tak ada. Yang ni kena buat sendiri lah. Ni kena buat sendiri. Okay. So saya harap membantu yang tu. Jadi bila kita buka lah chart, kata kita buka, okay, nampak doji. So nak buat apa dengan doji? Dengan nak buat apa dengan doji, kemudian kita akan cerita. Dan bila sampai TP, terus keluar warna biru. Ingat TP, target price dia katalah 605. Mesti high lebih, dan baru muncul yang T ni, dan juga ini automatic terus tukar jadi warna biru. Okay. Yang ni saya nak tambah sikit, tapi nanti saya akan terangkan kemudian lah. Saya terlupa nak masukkan semalam yang pasal signal tu. So ada satu tambahan warna kuning lah. Sebab benda ni baru lagi. Dan baru lagi. Jadi sebab tu saya tak berapa nak ingat. Okay. Kuning bila sampai target, titik kuning ni baru muncul. Hanya ketika candle ni dah sampai target. So tujuan T ni untuk apa? Nanti saya akan terangkan lebih panjang. Cuma yang pendeknya, T ni, kuning ni nak beritahu, nak uji ketamakan kita. Okay, seperti yang saya cerita sebelum ni, even saya pernah buat video sikit pasal ni. As long harga tak turun dari bawah titik T ni, bolehlah hold lagi, mungkin nak jual esok ke, lusa ke, ataupun nak continue sampailah sambung. So label akan berubah color selepas 5 candle. Maksudnya dalam tempoh cycle, kalau kita buka lah, kata buka chart, okay, masa hijau. Maksudnya hijau, label ni jelas nampak hijau, kita dah tahu daripada signal dia masih di bawah 5 hari ataupun dia dah 5 hari. Di bawah 5 hari atau 5 hari. So bila kita buka dan kita nampak dah bertukar candle, label ni warna kuning, automatik kepala otak kita dah ingat dia dah lebih 5 hari. Kenapa 5? Kenapa tak nombor lain? Kita akan cerita kemudian. Sebabnya macam saya, kalau saya swing lah, contohlah kalau saya nak swing kan, bila kita beli breakout, kita nak tunggu dia naik, kita nak mengharapkan dia naik. Tapi kalau dah sampai 10 hari kita duduk simpan, dia tak naik-naik, maksudnya apa? Maksudnya dia belum ready lah. Kecuali kalau kita memang tujuan kita nak simpan panjang. Okay, itu panjang cerita, sabar. Tapi automatik mata dah tahu dia dah lebih 5 hari. Kat bawah ni boleh nampak berapa hari dia lepas daripada selepas breakout kan. Saya tak cerita dari bawah ni. Tujuan trend band cycle bukan nak beli bawah-bawah. Lebih kepada fokus. Kita ada breakout dan kita ada target. Jadi trading plan kita tu senang nak buat. Kita ada breakout, kita ada target, kita ada stop loss, kita ada tempoh masa, dan kita ada beberapa signal dalam tempoh cycle tu. Contoh, sebab semalam ada kawan kita bertanya, boleh tak kalau saya nak tukar color ni? Boleh, memang boleh. Saya terlupa je nak masukkan. Contoh macam ni, tak suka hijau kan, nanti benda ni akan dibuat. Jangan tanya macam ni nak buat, sebab saya belum update. Kalau dah update nanti baru boleh buat. Tak sukalah dengan color hijau ni, saya nak color ni, saya nak color hitam, saya nak color purple. Saya tak suka terang-terang sangat, nak gelapkan sikit. So dalam masa yang sama, saya bagi juga pilihan untuk tukar color font. Sebab kalau asalnya ada yang saya pakai warna putih, ada yang saya pakai warna hitam, sebab nak sesuaikan dengan background color tu. Jadi sebab tu saya bagi option juga untuk tukar ni, label, dan juga ni lah ada saya label color time 1 tu sebelum 5 hari, time 2 tu selepas hari yang ke-6 lah, lepas 5 hari, dan label color target tu yang bila sampai target tu. Kalau tak suka color boleh ubah, cuma bila dah ubah tu
Kena ingat faham-faham sendirilah. Jangan tanya saya pula bila dah ubah warna purple, bang kenapa dia purple pula? Jangan tanya saya. Saya akan kekal guna color yang sama. Kalau hijau hijau, kuning kuning, biru biru. Selepas dah tukar, terpulang pada masing-masing. Janji faham yang asas ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum.